Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 26 Jun bersama saya Muhammad Aziz Rahim. Perpaduan kaum khususnya di Sarawak perlu kekal kukuh. Ia hanya akan dapat dicapai melalui toleransi tinggi dan sedia menerima perbezaan dalam kepelbagaian. Demikian menurut Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim semasa berucap pada program Ngiling Tikai Gawai Dayak anjuran kawasan Rukun Tetangga Bahagian Sri Aman di Rumah Panjang Putat di Sri Aman semalam. Datuk Seri Rohani menjelaskan kepelbagaian kaum di Sarawak turut membawa pada kepelbagaian amalan budaya dan adat resam yang perlu dihormati oleh setiap individu dan ia tidak harusnya diperlekeh dan dijadikan sebagai isu yang boleh mencetus provokasi dan sensitiviti kaum. Dengan itu katanya, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Katanya sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Gawai boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat resam sesama masyarakat sambil memperbaharui ikatan persahabatan. Tambahnya, keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan antar kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Penganjuran program promosi pendidikan di seluruh daerah di Sarawak oleh Yayasan Sarawak merupakan satu usaha untuk memastikan semua pelajar mendapat maklumat terkini mengenai peluang pendidikan di negeri ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek, program itu juga bagi mengatasi isu pelajar tercicir melanjutkan pelajaran disebabkan pelbagai masalah seperti isu logistik. Joseph Cheng memberitahu pelajar di Sarawak bertuah kerana kerajaan melalui Yayasan Sarawak turut menubuhkan pelbagai institusi pengajian tinggi dan institusi kemahiran sendiri di negeri ini. Jelasnya, penubuhan institusi-institusi ini merupakan satu usaha agar anak-anak Sarawak berupaya melanjutkan pelajaran sama ada dalam bidang akademik maupun kemahiran. Pelajar Sarawak yang berupaya melanjutkan pelajaran di institusi berkenaan juga mendapat pengajaran Yayasan Sarawak. Asalnya memenuhi kriteria yang diperlukan. Dan ini bermakna masalah kewangan bukanlah menjadi isu utama untuk kita meningkatkan diri kita. Beliau berucap pada Expo Pendidikan Sarawak peringkat daerah Sibu di Dewan Kompleks Islam Sibu yang disertai Universiti Teknologi Sarawak, Pelita Mas Laut, Universiti College ICATS dan Universiti Swinburne. Dalam pada itu, Joseph Cheng turut menyerahkan baucer bantuan pakaian seragam sekolah dan anugerah pelajar cemerlang kepada pelajar-pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia 2021. Pasar lama Pekan Kecil Ngemah yang sebelum ini tidak terjaga akan diberikan wajah baharu tidak lama lagi. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana, perancangan naik taraf pasar lama itu akan dilaksanakan di bawah dana Agensi Pembangunan Ulu Rajang, URDA. Jelas Anyi, pembangunan dan naik taraf pasar lama itu adalah antara perkara yang dibangkitkan semasa Makmal Sosioekonomi URDA yang diadakan Mac lalu. Kita ingin memajukan Pekan Kecil dan Ngemah itu sebagai tempat untuk penduduk berniaga dan sebagainya. Sebab tempat itu dikira sebagai unik lah, pasar yang paling lama, paling bersejarah tapi tidak dijaga. Jadi apabila ya sudah dinaik taraf nanti ada macam mungkin waterfront akan dibina di sana. Katanya pembangunan kemudahan untuk penduduk berniaga merupakan salah satu komponen yang akan diberikan penekanan penting dalam usaha beliau menaik taraf sosioekonomi penduduk. Beliau juga tidak mahu penduduk tempatan di Ngemah terlepas peluang untuk merebut peluang perniagaan, lebih-lebih lagi apabila jalan raya penghubung dari Sibu ke Ramit Kapit sudah pun dibuka untuk orang awam.
Justru itu penting untuk pihaknya membuat perancangan membina satu daya tarikan baharu agar penduduk yang menggunakan jajaran jalan raya baharu itu berminat untuk singgah ke pasar Nangang Ngemah. Anyi ditemui media selepas merasmikan program Ngiling Bidai anjuran Gereja Metodis Iban Sibujaya. Dalam pada itu, beliau turut menyeru anak-anak di Dun Ngemah yang terpilih melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi untuk menghantar salinan surat tawaran kepada pihaknya untuk mendapatkan dana pendidikan. Bagi pelajar diploma, mereka layak mendapat insentif RM500, RM1,000 pula untuk pelajar ijazah, manakala RM1,500 untuk pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana. Ia bukan lebuh raya seperti autoban di Jerman, dibina lurus bagi kepuasan memecut, tetapi direka khas mengikut bentuk muka bumi Sarawak. Lebih tepat lagi, bagi mengurangkan kealpaan pengguna jalan raya. Ikuti laporan wartawan Syadikin Bahrin. Mungkin ramai membandingkan reka bentuk lebuh raya ini bersimpang siur bagaikan ular. Walaupun mempunyai 4 lorong, ia tidak memberi kelebihan untuk memecut. Memecut laju maksudnya mengundang risiko dan risiko inilah menjadi fokus kerajaan dalam usaha mengurangkan kemalangan berlaku. Design speed adalah berdasar pada 90 km/h lah. Misalnya kita reka bentuk dalam 120 km/h. Jadi actually walaupun nampak berbeza, tetapi lebuh raya ini mematuhi kriteria reka bentuk yang telah ditetapkan oleh pihak JKR lah. Enggan bergantung kepada teori fizik jalan semata-mata, saya mengambil sedikit masa merasai sendiri perjalanan ke Miri. Pada ketika ini, kemajuan projek telah mencapai 83% siap. Projek yang berlangsung melangkaui jadual asalnya ini berdepan pelbagai cabaran. Enggan memberi tanggapan, saya bertemu sendiri dengan beberapa pemaju lebuh raya ini. Whereby the long house you have to be relocated, things like that, compensation. Attracted by engaging the plantation. That's why they get a better pay. That's why we cannot stop them to do so. As you know now, all the prices are increased by double. Selain kekurangan tenaga buruh, pampasan, kenaikan harga bahan binaan, masa juga tidak menyebelahi mereka. Kerana musim tengkujuh kian tiba dalam 3 bulan akan datang. Mereka antara 10 lagi pemaju yang berdepan dengan masalah serupa. Apapun dengan komitmen tinggi daripada Kerajaan Persekutuan dan negeri, kesemua pakej projek ini dijadikan siap sepenuhnya pada suku pertama tahun depan. Sejauh 750 km telah saya jelajahi daripada Kuching hingga ke Miri ini. Dan ia mengambil masa 10 jam untuk sampai ke sini menggunakan laluan baru Pen Borneo ini. Si berasa. Dan ia mengambil kos yang tinggi daripada pihak kerajaan dan pengorbanan yang tinggi daripada rakyat Sarawak untuk bersabar untuk memiliki lebuh raya seindah ini. Dan ia bukan sekadar ketek saja. Siri jelajah khas Pen Borneo yang kami sertai bersama Menteri Kanan Kerja Raya bukan sekadar melihat teknologi seni binanya, tetapi juga menyaksikan komitmen semua pihak dalam memastikan projek rakyat ini menjadi realiti. Alhamdulillah, dari Kuching sampai ke Miri dah kami atur. Si berasa padu rasanya bila dah Pen Borneo tu ada. Syadikin Bahrin, RTM. Penganjuran Pesta Nubalaya buat julung kalinya diadakan yang menjulang budaya dan tradisi masyarakat Lun Bawang bakal menjadi salah satu tarikan pelancongan di daerah Limbang. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menyifatkan Pesta Nubalaya disenaraikan antara program utama dimasukkan dalam kalender Jawatankuasa perayaan utama bahagian Limbang yang bakal diadakan setiap tahun di Limbang. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Pesta Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS Cawangan Limbang itu berpotensi dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri Sarawak dalam usaha mengangkat pesta yang sinonim dengan masyarakat Lun Bawang selain Pesta Irau Aco Lun Bawang yang diadakan di lawas. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Pesta Nubalaya di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Limbang, Batu Biah. Nubalaya merupakan nasi yang dibungkus dalam daun nyirih yang menjadi makanan tradisi kaum Lun Bawang.
Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan kerajaan berjumlah RM15,000 kepada PLBS Cawangan Limbang. Pengisian menarik pada Pesta Nubalaya, pentas kebudayaan yang menampilkan keunikan persembahan daripada kaum itu selain diadakan gerai jualan dan sukan. Polis merampas 8 laras senjata tiruan pelbagai jenis dan 101 bungkus amunisi atau peluru pelbagai jenis yang disyaki menyalahi undang-undang dalam pemeriksaan ke atas sebuah gerai di sebuah pusat beli belah di Kuching pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashman Bajah berkata, seorang lelaki yang dipercayai pemilik kedai terbabit turut ditahan. ACP Ashmon dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa pemeriksaan kira-kira pukul 4.20 petang itu dijalankan oleh pasukan anggota dari cawangan D9, Jabatan Siasatan Jenayah dan cawangan persenjataan Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Jelasnya, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 36, Kurungan 1 Akta Senjata 1960. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Liga Sukan Malaysia merupakan wadah terbaik menarik penyertaan peringkat akar umbi sekaligus melahirkan masyarakat yang bergiat aktif dalam sukan. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dr. Ripin Lamat berkata, menerusi sukan juga mampu memupuk semangat toleransi, menghibah secara sihat selain membina kualiti moral dan fizikal yang berterusan. Dr. Ripin menjelaskan penglibatan semua pihak khususnya masyarakat dalam Liga Sukan Malaysia perlu dipertingkatkan khususnya semangat kesukarelawan daripada kelab atau badan-badan sukan. Ke arah itu, beliau menggalakkan penglibatan aktif semua pihak dalam menjayakan kejohanan seperti Liga Sukan Malaysia ini yang merupakan salah satu usaha kerajaan untuk mempertingkat penglibatan masyarakat dan badan-badan sukan. Beliau berucap merasmikan kejohanan sepak takraw Liga Sukan Malaysia peringkat negeri Sarawak di Stadium Tertutup Miri. Seramai 33 orang pemain dan jurulatih daripada 10 pasukan seluruh Sarawak menyertai kejohanan 2 hari itu bagi memilih pasukan mewakili Sarawak ke kejohanan di peringkat kebangsaan pada Oktober nanti. Sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 26 Jun. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat. Assalamualaikum.